Sehingga nama dusun. Yang ini pun saya ingat pemerintahan juga, karena musim kita adalah sekarang ini musim kerja. Jadi ya saya minta maaf lah kalau ada yang terganggu dalam kerana ingin terpaksa menghadiri acara ini. Percayalah, acara ini satu pelaburan bagi anak-anak kita untuk masa depan. Kadang-kadang saudara dan saudara sekalian, kita melihat pelaburan itu hanya sekadar dari segi wang ringgit. Berapa yang kita beri belanjakan untuk pelajaran dan pendidikan anak-anak kita. Sebenarnya, pada pengalaman saya dan juga barangkali ini sesuatu yang tidak boleh dipertikaikan, ialah kecemerlangan anak-anak kita selalunya bergantung kepada kerjasama di antara sekolah dan juga ibu bapa. Kerana itulah, sekolah sentiasa memberi gerakan kepada ibu bapa untuk hadir dalam setiap acara yang dianjurkan oleh sekolah. Dan di ranah juga kita dapati bahawa sekolah-sekolah di mana PIBG-nya aktif bekerjasama dengan pihak sekolah dapat memberi dan mempamerkan kecemerlangan yang lebih tinggi dalam pemeriksaan awal. Inilah barangkali matlamat seminar keibubapaan ini, agar ia dapat mencetus kesedaran di kalangan kita, agar memberi tumpuan yang lebih banyak kepada usaha untuk bekerjasama dengan sekolah untuk membantu anak-anak kita. Saudara dan saudara sekalian, saya tahu keadaan SMK Kundasang yang ada sekarang ini yang saya anggap sementara tidaklah sebaik mana seperti dahulu. Sudah pernah ini apa tak bisa negeri ini tuan di lain Kundasang di lain. Sudahlah keadaan tidak begitu baik, cuaca pun panas bukan macam di Kundasang dulu. Tapi tidak apa, bagi saya ini satu cabaran bagi pelajar-pelajar dan juga ibu bapa. Bagaimana kita boleh menyesuaikan dengan keadaan yang bertukar-tukar dari masa ke masa. Jadi saya harap dan saya ingin meyakinkan seperti mana seruan yang dibuat oleh puan pengetua tadi, saya juga akan terus sama membantu dan memastikan kerja-kerja menaik taraf dan perbaikan bangunan sementara ini dapat dibuat dengan segera. Mengikut saudara Sweden, kontraktor atau tender telah pun dipanggil, 10 penenda telah disenarai pindik, dan Kementerian Pelajaran Malaysia sedang memutuskan untuk melantik kontraktor yang paling berwibawa. Dan harapan kita ialah sebaik saja kontraktor ini dilantik, kerja-kerja menaik taraf sekolah ini dapat dibuat. Itu satu. Kedua, sementara SMK Kundasang berhijrah di Pakan Ranau, usaha juga sedang dibuat untuk melantik kontraktor bagi pembinaan sekolah atau tapak sekolah yang kekal yang ada di Mesilo. Ya. Saya telah pun diberi taklimat oleh pegawai daripada Kementerian Pelajaran Malaysia sehingga bentuk sekolah yang hendak dibuat, konsepnya dan bagaimana mereka ingin mengubah, mencari kaedah baru bagi membina sekolah tersebut, bagi mengurangkan risiko kegelinciran tanah dan sebagainya. Karena seperti yang kita maklum, Kundasang itu segala kawasan Kundasang yang di sekitar Gunung Kinabalu mengalami masalah tanah yang sentiasa bergerak. Ini semula jadi akan kait di kerana suat ini benar. Kerana di tanah yang depan harap gunung berapi dan kawaya hari sibak bagi Seribadi Kinabalu. Seribadi Kinabalu masak bagi menstabil kapal dusun dan menstabil ni. Gunung Kinabalu masih dalam proses untuk menstabilkan kedudukannya. Dan kerana itu kadang-kadang orang bilang Gunung Kinabalu masih lagi sedang tumbuh. Dan 2 cm 1 tahun. Lumawai Kinabalu 2 cm 1 tahun. Atau pun tak bayangkan ke Lumawai. Ada rekan dan memang menurut bentar yang siapa.
Kita bergantung tinggal secara semula jadi ya, pergerakan tanah karena dia stabil. Jadi tanah yang di bawah itu, apa tu orang kata kawasan yang di bawah gunung itu, orang bilang apa tu mengangkat gunung atau kawasan tanah di atasnya. Itulah jadi kalau saya boleh jelaskan dalam bahasa yang kita boleh semua pahamlah. Karena ini juga saya telah mendapat talimat yang panjang lebar daripada ahli geologi, daripada Jabatan Geosains. Ini sudah saya sekalian. Jadi kita dah sebab mereka bentuk kepada sekolah hidayah SMK Kundasang di Wagunga Ibnu Suyananin bertingkat-tingkat. Dia tidak boleh dibuat secara bertingkat-tingkat kerana berat bangunan konkrit akan menjadi pemangkin kepada keruntuhan, kes-kes keruntuhan dan sebagainya. Dan kerana itu, dia akan dibina dalam reka bentuk atau kaedah yang baru. Apapun saudara sekalian, seperti mana kata Puan Pengetua tadi, sekolah ini kaya dalam bas lah. Kalau saya ciluk pipa kaya tinggi bas dapat, tapi bila buat hiti pipa kaya, gimana dapat kaya itu? Pemerintah yang membayar. Jadi ini juga untuk memudahkan pelajar-pelajar turun ke ranau. Saya harap, saya ingat saudara sekalian, jarang kita lihat dan mengalami di negara-negara lain kerajaan atau kementerian menyediakan bas untuk menghantar anak-anak dari Kundasang sampai ke ranau kerana akibat daripada penutupan SMK Kundasang. Jadi ini juga barangkali satu yang harus kita bersyukurlah. Dan harap ini menjadi motivasi kepada pelajar-pelajar untuk membuat persembahan yang terbaik dalam semua mata pelajaran. Keempat, saudara dan saudara sekalian, saya juga berharap sekolah ini akan terus memberi atau mencapai kejayaan baik dalam bidang pemeriksaan. Saya masih ingat beberapa tahun yang lepas, Puan Pengetua menjemput saya untuk hadir dalam acara Majlis Kecemerlangan Pelajar ya. Dan waktu itu kalau saya masih ingat, daripada 10 atau 11 orang pelajar SPM yang cemerlang daripada SMK Kundasang, 8 daripada mereka cemerlang dalam bidang sains dan matematik. Nah, ini sesuatu yang barangkali yang unik bagi SMK Kundasang. Kerana selalunya pelajar kita ini cemerlang dalam mata-mata pelajaran yang tiada ada kaitan dengan sains. Sedangkan yang kita perlu bentuk dan yang kita perlu perbanyakkan pelajar kita ialah dalam bidang sains dan teknologi. Dan untuk makluman semua ibu bapa, pertama, lebih mudah mendapat tempat di universiti awam untuk mengambil kursus yang ada kaitan dengan sains, matematik dan sebagainya daripada kursus yang lain. Kedua, lebih mudah kalau cemerlang untuk mendapat beasiswa ke luar negeri bagi pelajar-pelajar sains. Ketiga, lebih mudah kita mendapat kerja di pesanan kerja bagi graduan yang mengambil kursus yang ada kaitan dengan sains kerana option atau pilihan kerjanya lebih luas daripada kursus-kursus yang lain. Inilah saudara sekalian sekadar satu peringatan. Jangan kita galakkan anak kita ambil kursus yang mudah. Kursus yang mudah bermakna mencari kerja yang susah. Nah, ini kita akan pahami. Lagi mudah, lagi senang kita pas dalam universiti, lagi susah kita dapat cari kerja. Lagi sukar kursus kita ambil di universiti, lagi mudah kita dapat cari kerja. Itulah formula dia, saudara dan saudari sekalian. Dan hari sekali bila kita tahu sekarang ini di Sabah ini banyak kolej swasta. Saya harap ibu bapa jangan dan juga pelajar jangan terlalu terlonjong mengambil kursus. Pertama, tengok dan kaji dulu latar belakang kolej swasta tersebut. Kerana kolej swasta ini dia beroperasi kerana ia berniaga.
ya untuk mencari keuntungan. Kadang-kadang sebaik saja keputusan pemeriksaan, anak kita terus dapat surat tahniah kerana dipilih untuk mengikuti kursus ini di tempat ini dan sebagainya. Itu jaga-jaga. Kerana keadaan kalau dia ada usaha pelajaran di sekolah di tingkatan 5, kepandaian kalau itu pengarang ini terhadap di pemeriksaan SPM. Jadi tidak nak target dia nak pesuang dari college. Kerana ia nak pentingnya peduli. Dia tahu selagi dia dapat belajar, dia boleh dapat PTPTN. Jadi bagi kolej swasta itu satu perniagaan. Jadi saya sedangkan semua ibu bapa dan juga pelajar kalau dapat tawaran itu fikir 2 kali. Cari kolej-kolej yang juga mengemukakan atau menawarkan kursus yang sama. Buat perbandingan. Malah bagi pelajar-pelajar berputra, tempat yang paling murah untuk belajar selepas SPM, selagi ada 5 kredit dan sebagainya, ialah UiTM. UiTM paling mudah, tetapi kualitinya 100 kali ganda lebih baik daripada kebanyakan kolej swasta. Sudahlah murah, kualiti pendidiknya pun baik. Jadi kepada siapa-siapa yang ingin terus mengambil diploma selepas SPM, kita ada jawatan kuasa khas. Kerana kebetulan saya adalah yang dipertua Persatuan Alumni di bekas pelajar UiTM. Kita akan membantu untuk menilai sama ada anak saudara layak atau tidak menunda kursus. Persatuan saya juga ada dana khas membantu pelajar-pelajar miskin di UiTM Sabah. Setiap 2 tahun kami mencari dana majlis makan malam amal untuk mengumpul dana khusus untuk pelajar-pelajar miskin yang sedang belajar di UiTM. Kebelajar pada bahilat harap anak tahun harap nak kesangkut kebayaran menurut apa di awak kabah di PTPTN. InsyaAllah persatuan saya akan membayar bagi pihak pelajar-pelajar tersebut. Karena orang pelajar luar bandar ada kesempatan untuk mencapai kejayaan dalam bidang pelajaran. Bukan itu saja, kita juga bekerja sama rapat dengan UiTM dan mewujudkan apa yang dipanggil program merubah destinasi bangsa. Itu nampak program itu kita kurangkan lagi kelayakan untuk masuk UiTM, untuk memberikan setiap hari milah atau persoalan. Jadi sudah tidak perlu 5 kredit sudah. Teruk daripada 5 kredit pun kita terima, tapi dia ambil kursus 6 bulan untuk pembiasaan. Nah, itu juga 100% kosnya akan ditanggung oleh UiTM dan juga Persatuan Alumni saya. Nah, ini yang dan dalam sesi pengambilan pertama atau lepas, saya pikir dari Pak Rana kita dapat mencari lebih 60 pelajar yang layak dan masuk ke UiTM. Jadi inilah perkara-perkara yang kita buat, saudara dan sekalian. Ini bukan kerja politik, ini kerja orang politik yang melihat kebaikan dan kejayaan anak-anak kita lebih penting dari segala matlamat politik di dalam diri kita. Karena bagi kita perasaan puas hati datang bukan daripada menang pilihan raya, tapi daripada melihat kejayaan anak-anak kita dalam bidang pelajaran. Bagi saya itulah matlamat utama kita untuk memberi kesempatan kepada anak-anak kita untuk berjaya. Mirina, saudara sekalian, pemerisaanku sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Hajah Hamimah, semua guru-guru yang terlibat, penyelaras dan juga PIBG kerana sudi mengatur acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan acara kita hari ini sedikit sebanyak menjadi satu langkah ke hadapan untuk mencapai kecemaran
kekurangan kepada anak-anak kita dalam bidang akademik. Mudah-mudahan SMK Gundasang akan melihat keadaan sekolah yang ada sekarang ini sebagai satu cabaran. Ya, biar keadaan sekolah kurang baik, tapi kita mau SMK Gundasang menjadikan keadaan itu sebagai satu motivasi untuk mencemerlangkan pelajar-pelajar dalam bidang pemeriksaan dan akademik di masa akan datang. InsyaAllah kami mampu. Dan itu saudara sekalian, dan harapan itu saya dalam segala sukacitanya merasmikan program keibubapaan dan Majelis Jasa Budi Kanang bagi SMK Gundasang pada tahun ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.